Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Rabb Musa wa Harun wa Nuh wa Ibrahim wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimna bi jawdatil hifz wal fahmi warzuqna al hikmata wa thabata az-zihni wal aqli wal hilmi wal ilmi wan najahi fid dunya wal akhirah bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sama-sama pada malam ini mempelajari sebuah kitab yang bernama Syifaul Qulub yang dikarang oleh Syekh Abdullah Al-Ashi rahimahullah taala. Dan kita bersyukur kerana boleh lagi baca kitab Jawi ya. Alhamdulillah. Sampai ada orang kata Jawi ni rubbish. Wal a'yadzabillah. Jawi ni kuno, dia kata. Allahu akbar. Kalau kita biarkan sampai satu ketika untuk tak ada tulisan Jawi kita dah. Kita tak tahu nak baca, nak mengucap pun tak tahu. Betul macam cerita Piramli. Eja lain baca lain. Cerita Piramli. Eja lain bunyi dah. Allahu akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Sebab itu lepas ni kita kena tulis Jawi, Jeffrey. Elan semua Jawi. Ada kuliah ke tak ada kuliah semua tulis Jawi. Jawi adalah melambangkan Islam. Kalau Jawi pun tak erti nak baca, macam mana nak mengucap? Macam mana bacaan dalam semayang? Bacaan semua tak betul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, pada malam ni kita masuk bab yang kelima. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Al-babul khamisu fi fadilatil iman. Bab yang kelima pada menyatakan kelebihan iman. Iman ini dihuraikan oleh ulama mempunyai makna yang begitu banyak. Kita petik pandangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menyebut bahawa kalimah iman ini ialah ismun mushtarakun, nama yang mushtarak, nama yang bersekutu. Dia banyak makna iman ni. Boleh juga dimaksudkan yang pertama, iaitu diitlakkan dia dengan makna tasdik dengan hati, di atas jalan i'tiqad dan taklid. Mana iman juga, iman memberi maksud membenarkan dalam hati,
Sama ada dia i'tiqad jazim, i'tiqad yang putus, ataupun dia taklid. Apa tanda ada Allah? Tak tahu. Tetapi dia kata Allah ada lah. Apa kau nak tanya aku banyak-banyak? Aku bukan ustaz, dia kata. Dia bagi setengah orang awam, dia percaya ada Allah, ada apa semua, tapi dalil dia tak tahu dalil. Ini kategori orang taklid. Sehingga dibahaskan dalam ilmu fiqh bagaimana ilmu tauhid, bagaimana kedudukan iman orang tu. Iman orang, iman taklid. Nah, iman taklid. Taklid ni dia ambil kalimah dibelenggu. Contohnya dalam bahasa Arab, qallattu, maka aku sarungkan, aku taklidkan, aku kalungkan. Contohnya dalam bahasa Arab, pepatah Arab, qallattu al-jawahira ala fi unuqil khinzir. Seperti mengkalungkan permata di tengkuk babi, mana tak ada apa-apa faedah. Gitu. Walaupun belian ke emas ke yang begitu bernilai, kalau letak kat babi ni, bernilai macam mana pun orang tak peduli. Jadi kalimah qallattu memberi maksud seperti kepala ni dikalungkan, tarik sana, ikut sana, tarik sini, ikut sini. Tanpa ada pegangan yang kukuh. Itu taklid. Taklid. Ini golongan yang pertama. Golongan yang pertama. Golongan yang kedua yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, iaitu iman, tasdik dan amal. Iman itu ialah membenarkan dan beramal. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una baban. Iman itu ialah 70 ataupun 60 syu'batan cabangnya. Paling rendah sekali iaitu membuangkan duri dekat jalan. Ada ataupun benda-benda yang menghalangkan jalan, kita buangkan. Itu paling rendah imannya. Yang tertinggi itu la ilaha illallah, iaitu mempertahankan kalimah la ilaha illallah. Golongan yang pertama tadi, iman, ia sekadar i'tiqad, sama ada i'tiqad itu jazim ataupun tidak jazim. Iman dia boleh bertambah dan boleh berkurang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, liyazdadu imanan ma'a imanihim, supaya bertambah iman mereka serta iman. Liyazdadu, supaya bertambah mereka itu. Dia sudah apa? Imanan ma'a imanihim. Iman disertai dengan iman, bermakna bertambah. Iman ini boleh diperbaharui. Jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kamu dengan kalimah la ilaha illallah. Dan iman ini dia boleh bertambah dan boleh berkurang, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman ini bertambah dan dia boleh berkurang. Adapun yang ketiga disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali, bahawa dikehendaki dengan iman yang ketiga ini ialah tasdik yaqini, iaitu membenarkan secara yakin. Membenarkan secara yakin sehingga ia menampakkan sesuatu itu seperti berada di hadapannya, seperti dia nampak, dia beriman dengan syurga seolah-olah syurga dia nampak betul. Beriman dengan neraka seolah-olah nampak neraka, seolah-olah dia rasakan neraka tersebut. Ini kategori iman yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Iman ini kita bahas dalam kitab kita ni. Bermula bab yang kelima pada menyatakan kalimat iman. Hadis bermula iman itu mengiktikadkan dengan hati dan mengikrarkan dengan lidah dan berbuat dengan segala anggota. Iman ialah tasdiqun, membenarkan, wa iqrarun, dan mengaku. Bukan setakat membenar dan perlu mengaku, dan dibuktikan, wa amal, dengan amal.
dengan amal. Manakala pandangan ulama yang lain yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar rahimahullahu taala bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, arba'un man kunna fihi fahuwa munafiqun khalisun. Sesungguhnya 4 perkara ini kalau berlaku pada seseorang ni, dia memang tanda munafik. Iman dia akan jadi rosak. Maknanya dia beriman tetapi tidak beramal. Sekadar percaya dengan Allah tapi tidak beramal, silap gaya dia boleh jadi munafik. Contoh, wa in sama wa salla, sekalipun dia berpuasa dan dia semayang, dan wa za'ama annahu mu'minun, dan dia mendakwa bahawa dia beriman. Yang pertama, idza haddasa kazab, apabila ia bercakap gelentong aja, selalu dusta. Jangan sampai dia jadi munafik yang sebenar. Alamatul munafik sudah ada bagi orang cakap lalu bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila ia berjanji dia mungkir. Wa idza utumina khana, apabila diamanahkan dia khianat. Wa idza khasama fajara, apabila berbalah dia selalu melakukan perkara bila dia berbalah dia suka buat jahat. Bila dia berbalah dia akan balas dengan kejahatan. Maka orang ni sudah ada tanda-tanda munafik sekalipun ia mengaku dia beriman. Kenapa dia tidak beramal dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah, apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Justru tu ulama tauhid membahagikan iman ini kepada 3. Yang pertama dinamakan imanut haqiqi ataupun imanut tahqiqi. Yang kedua imanun taqlidi. Yang ketiga imanun istidlali. Imanun tahqiqi ialah iman yang sebenar-benar beriman. Imanun taqlidi ialah iman ikut-ikut. Ini bahaya. Dia beriman tanpa ada panduan apa-apa pun. Dan yang ketiga imanun istidlali, itu beriman dengan Allah berdasarkan dengan dalil. Contohnya kita mengaji, kita tahu dalil. Apa dalil Allah itu bersifat dengan sifat kudrah. Apa dalil daripada Quran, apa dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa dalil daripada akal, apakah yang kita perlu lakukan selepas kita beriman Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat ma'ani, sifat kudrah, begini, kita mempunyai dalil. Pegangan yang kukuh, maka iman ini dinamakan iman istidlali namanya. Iman istidlali. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambung kita kata, qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Hadis bermula iman itu telanjang, dia kata. Jadi iman itu diumpamakan ianya tidak ada pakaian apa-apa. Itu dimaksudkan al-imanu uryanun. Mana al-imanu ka'uryanin. Ini tashbih nama dia. Dinamakan tashbih baligh. Dibuangkan huruf harf tashbih dia, huruf syabah dia dibuang gitu. Asalnya al-imanu ka'uryanin. Iman itu umpama satu benda yang tidak ada pakaian apa-apa. Gitu. Bagaimana, apakah pakaian iman itu? Iman itu seolah-olah tak ada pakaian. Macam telanjang dia kata. Nak bagikan dia pakaian, apa pakaian dia? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bermula pakaian itu
takut akan Allah Ta'ala. Walibasuhu at-taqwa, pakaiannya ialah takwa kepada Allah. Itu pakaian dia. Bukan takut situ, takut al-khawfu. Maknanya takwa. Orang yang bertakwa, dia sentiasa bertaubat. Ta itu merujuk kepada takwa ialah ta taubatun. Sentiasa bertaubat. Dan orang yang bertakwa ini qanaatun. Dia sentiasa bersifat qanaah. Tak ada nak berhasad dengki dengan orang. Bersyukur dengan pemberian Allah kepada dia. Tak ada nak menjahanamkan orang, nak merosakkan orang. Dia bersyukur dengan pemberian Allah yang Allah beri kepada dia dan tunduk kepada Allah. Orang yang bertakwa ini wiqayatun. Taqwa taqaf waw. Wa memberi maksud wiqayah. Sentiasa memelihara dirinya daripada terjerumus kepada dosa. Ada orang yang bertakwa, imannya yang mantap. Iman tadi umpama tidak berpakaian, untuk ianya berpakaian apa? Pakaian takwa. Maka orang bertakwa ni wiqayatun, sentiasa memeliharakan diri dia daripada tidak melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Tak mau melakukan maksiat, tak mau melakukan perkara yang mengundang murka Allah. Alif itu taqwa, dinamakan alif ta'nis maqsurah, memberi maksud orang ni sentiasa aminun, iaitu beriman kepada Allah. Dalam keadaan dia beriman, sentiasa memastikan ianya aman daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa. Takwa ni maknanya berhati-hati, berjaga-jaga. Bila dia tanya kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apa itu takwa? Seperti kamu berjalan di tempat yang banyak duri, macam mana kamu berjalan? Dan kamu tak pakai kasut ketika itu, tak ada selipar, tak ada apa, macam mana kalau kawasan tu banyak duri? Kita berjaga-jaga supaya tidak terpijak duri. Begitulah umpama orang yang duduk di muka bumi Allah ini. Orang yang bertakwa sentiasa berjaga-jaga daripada melakukan perkara yang boleh menyebabkan kena seksa daripada Allah Ta'ala. Orang yang bertakwa. Seterusnya hadis Nabi SAW, yakni mengerjakan segala suruh dan menjauhkan segala tegah, dan perhiasannya perhiasan iman. Wazinatuhu, perhiasan imannya. Al-haya'u, perhiasan iman ialah malu. Malu, min alif lam waw, terjatuh mim dah, iaitu malu. Kalau orang tak tahu baca Jawi, jadi alu, dia kata. Ataupun alif lam waw, kambing, dia kata. Ini kesannya. Tak tahu baca Jawi. Boleh kata Jawi, Allahu Akbar, Jawi boleh jadi rubbish, kata. Ini tak boleh hidup orang ni sebenarnya. Ayat Quran macam mana? Siapakah mula-mula keluarnya tulisan Arab ni? Macam mana boleh ada alif, ada ba, ada ta? Macam mana orang boleh tulis alif ba ta? Disebut oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani dalam kitab beliau Al-Yawaqitu wal Jawahiru fi uqubati ahli al-kabair, bahawa Allah Subhanahu wa taala telah tunjukkan di langit di zaman Nabi Allah Adam alaihissalam, ditunjukkan di langit tertulis huruf. Kemudian Jibril alaihissalam mengajarkan, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, Allah yang mengajarkan Nabi Allah Adam alaihissalam semua nama. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Macam mana boleh tahu? Allah yang ajarkan. Huruf ni datang daripada Allah. Huruf ni datang daripada Allah. Alif, ba, ta datang daripada Allah.
Manakala kita mengingkari Allah. Oleh sebab itu Quran ditulis dalam bahasa Arab, alif ba ta. Alif lam mim. Macam mana nak baca alif lam mim? Kalau kita tak tahu alif lam mim nak baca macam mana? Kalau orang tak pernah belajar bahasa Arab tulisan ini, macam mana nak baca Quran Allah? Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, perhiasannya itu ialah malu. Al-haya, malu kepada Allah. Malu ni Nabi SAW bersabda, istahyu minallahi haqqal haya. Hendaklah kamu malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Para sahabat menjawab, alhamdulillah kunna nastahyi minallah. Alhamdulillah kami dah lama malu wahai Rasulullah. Rasulullah menjawab, bukan itu maksud malu. Barangkali kita berjumpa dengan orang, kita malu. Sebab apa? Sebab pakaian kita kotor. Malu kalau kita berjalan begini. Malu yang kita faham. Tapi malu yang sebenar dalam Islam, iaitu malu yang sebenar, kamu malu memasukkan benda yang haram dan syubhat dalam perut. Tidak memakan benda yang haram, itu tanda malu kepada Allah. Kamu menjagakan kepala kamu, tidak memandang kepada yang haram. Kamu malu kepada Allah, kamu tidak bercakap benda yang diharamkan oleh Allah. Kamu tidak mendengar apa yang diharamkan oleh Allah. Ini tanda orang yang malu. Siapa yang malu kepada Allah, telinga ni tak mau dengar benda-benda yang membawa kepada dosa. Mata ni tak mau melihat benda-benda yang membawa kepada dosa. Mulut ni tak mau dengar cakap benda-benda yang bawa kepada dosa. Perut ini sentiasa jaga jangan masuk benda yang diharamkan oleh Allah. Yang diharamkan oleh Allah. Kaki jaga, tangan jaga. Itulah tanda orang yang malu kepada Allah. Orang yang malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan buahnya, buah iman ini, wa thamaratuhu al-ilmu. Buahnya itu ilmu. Ilmu yang memberi manfaat. Ilmu yang kita dapat mengenal halal dan haram. Kita tahu ini halal, ini haram. Kita tahu ini wajib, ini sunat. Kita tahu ini makruh. Kita tahu ini fardu, ini sunat. Ilmu. Itulah tanda orang ni takut kepada Allah. Kalau dia sendiri tak tahu yang mana halal, yang mana haram, yang mana wajib, yang mana sunat, yang mana makruh, yang mana dia tak tahu. Bab mengambil uduk pun tak tahu yang mana fardu, yang mana sunat. Mana sunat baca doa dan sebagainya. Yang jadi hamba Allah yang sebut bahasa Jawi ni, dia kata, udahlah, dia kata rubbish. Baca doa ni kata so stupid. Dia kata astaghfirullah. Kalau kamu tak nak Islam, cakap usah senang, isytiharkan tidak Islam. Dia kata ini apa ustaz ni? Ini kena baca doa, ini kena baca doa, ini kena baca, so stupid. Dia kata. Kalau tak nak Islam, cakap tak nak Islam. Tak payah pura-pura. Tak payah pura-pura. Cakap tak nak Islam. Senang. Kalau mempertikaikan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang diwahyukan oleh Allah, kamu murtad. Walaupun dalam dunia tidak dijatuhkan hukuman, tapi di akhirat Allah Subhanahu wa taala tidak akan lepaskan orang yang murtad ini. Dia akan diumumkan dalam api neraka. Dalam dunia boleh lepas. Semua orang boleh cakap dalam dunia. Hentam sana, hentam sini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu. Kita menuntut ilmu, kita tahu ketika semayang yang mana rukun, yang mana sunat. Yang mana rukun, yang mana sunat. Kalau kita tinggalkan benda sunat, maka jadi makruh. Kalau Nabi SAW menyebut bacaannya begini-begini, bila kita tinggalkan perkara itu, otomatik dia jadi makruh. Contoh, membaca doa iftitah selepas takbiratul ihram. Sama ada sembahyang sunat atau sembahyang fardu, meninggalkan
membaca doa iftitah hukumnya makruh. Sebab jelas. Sebab dia jelas. Allahu Akbar terus baca suratul Fatihah. Makruh. Makruh. Semayang sunat ke semayang fardu, kalau tinggalkan makruh. Ataupun kita semayang seorang diri, tinggalkan makruh. Tok imam tinggalkan makruh. Tok imam semayang tarawih, kita panggil adik-adik kita hafiz Quran. Dia hafiz tapi dia tak tahu fiqh. Dia hafiz tapi tak tahu fiqh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Makruh. Kita suruh dia jadi tok imam. Betul dia hafiz Quran. Pertama, dia tidak berkahwin. Tidak afdal orang tidak berkahwin menjadi imam. Apatah lagi kalau dia belum baligh, begitu. Ataupun dia belum baligh. Dia budak-budak lagi, makruh. Tidak afdal. Udahlah tak afdal sebab dia belum baligh contohnya. Memang dia banyak hafal, tapi dia belum baligh. Kemudian dia tak tahu hukum fiqh. Allahu Akbar. Dia terus baca suratul Fatihah tanpa doa iftitah. Makruh. Lepas panggil tok imam, tok imam tu baca wadduha wal laili idza saja. Tapi semayang tidak jadi makruh. Apa faedah semayang tarawih? Selama sebulan kita semayang makruh belaka. Ini kesan tak ada ilmu. Hafizul Quran, hafal Quran, tapi meninggalkan satu ilmu fiqh tak tahu, maka dia tidak layak jadi imam. Tidak layak jadi imam. Gitu. Selepas waladdallin, amin. Sepatutnya ada saktatun latifatun. Tunggu sebentar untuk membolehkan makmum membaca Fatihah. Setengah imam waladdallin, amin. Dia terus balun. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah. Makruh tu imam ni. Makruh. Sebab apa? Dia tak ada ilmu. Tak ada ilmu. Nak jadi tu imam dia ada ilmu. Bukan sewenang-wenang boleh jadi tu imam. Begitu. Ini perlu ilmu. Contohnya kalau Jeffrey jadi tu imam, selepas waladdallin dia terus rukuk macam mana? Ismail macam mana? Dia kata baca surah ni sunat je. Waladdallin, amin, Allahu Akbar. Makmum belakang subhanallah, dia buat sedek je. Lepas semayang, tuan imam terlupa ke baca surah. Dah dia kata, saya tak mau baca surah. Saya nak tanya dia, surah ni wajib ke sunat? Kita kata sunat. Tinggal apa? Boleh tak? Sah tak semayang? Sah. Dia kata, anak tak mau baca surah. Yang penting semayang sah. Tuan imam ni macam mana ni? Kena terajang dia. Sebab dia telah melakukan. Kalau tuan imam tak mau baca surah, sendiri-sendiri. Kalau jadi tuan imam, meninggalkan perkara yang disunatkan, ia telah membawa kepada bid'ah. Dan orang ni tak layak jadi tuan imam. Sehingga ulama fiqh membahaskan, kalaulah terdapat imam sedemikian rupa. Imam ni contohnya wal-iyazu billah, wal-iyadha billah, manalah tahu ujung-ujung berapa tahun lagi semua orang tak tahu, hanya dia tahu baca suratul Fatihah, entah jadi tu imam. Dia kata anak surah lain tak hafal sebab jawi tarak. Dia kata yang anak hafal itu pun apa-apa suratul Fatihah aja. Waladdallin, amin, Allahu Akbar. Kita jadi makmum macam mana? Ulama kata, ulama Syafi'i telah memberikan contoh. Andainya berlaku pada satu zaman, ya imam ni dia tak apa surah, yang lain pun sama tak apa surah. Habis salam, habis waladdallin, dia pun amin, terus rukuk. Adakah kita perlu menyempurnakan baca surah Fatihah? Ataupun bertukar jadi makmum, menjadikan orang itu masbuk? Ulama kata tukar jadi masbuk. Sebab dikira tidak berkesempatan membaca Fatihah bersama imam.
Memang tak dan baca surah Fatihah. Nak dan macam mana baru kita baca Bismillahirrahmanirrahim, imam dah rukuk. Imam pula baca Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Ataupun dia baca sekali Subhana Rabbiyal Azim. Dia pun Sami Allahu liman hamidah. Dah tentu tak sempat. Maka muafiq bertukar jadi masbuk. Mana ulama Syafi'i membahaskan sedemikian rupa dalam kitab Wabilul Ghamam, iaitu curahan air hujan, ada kata, bagi merungkaikan kekusutan. Nama kitab ulama Syafi'i membahaskan sedemikian rupa, kalaulah berlaku, ini jawapannya. Kalaulah ini berlaku, inilah jawapannya. Bahawa muafiq bertukar jadi masbuk, ketika itu kita tak payah baca surah Fatihah, terus rukuk saja. Sebab hukum asal kita belajar, bila kita sama-sama takbiratul ihram dengan imam, maka nama dia muafiq. Hendaklah kita menghabiskan surat Al-Fatihah. Tapi kalau berlaku semacam rupa, boleh terus ikut imam. Kenapa dia bertukar menjadi masbuk? Ini disebut oleh ulama kita mazhab al-Imam Syafi'i. Sama balik kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Berkaitan tentang iman ini, ulama menyebut bahawa sesungguhnya kalimah iman, iaitu kita ucapkan la ilaha illallah. Di antara kalimatul tauhid, kalimatul iman, jaddidu imanakum la ilaha illallah. Maka kalimah la ilaha illallah ia merupakan mentajdidkan iman kita. Dan kalimah la ilaha illallah ini ianya ada syarat. Ada syarat. Yang pertama, al-ilmu al-munafi lil jahli. Kita dalam beriman mengucap kalimah la ilaha illallah mesti ada ilmu. Ilmu yang mana? Al-munafi lil jahli, yang menafikan kejahilan. Maknanya kita tahu yang mana nafi, yang mana isbat. La ilaha nafi, illallah, illa ada, iaitu huruf istisna. Allahu isbat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini perlu belajar ilmu tauhid. Mesti ada ilmunya mana? Yang menafikan kejahilan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannata. Barang siapa mati sedangkan ia ada ilmu, sesungguhnya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dia masuk syurga. Jadi kalimah iman yang diucapkan iaitu la ilaha illallah, asy-syartul awal, syarat yang pertama, al-ilmu al-munafi lil jahli, ilmu yang menafikan kejahilan. Yang kedua syaratnya, al-yaqinu al-munafi lisyakki, keyakinan yang menafikan syak. Sebab dalam ilmu akidah ni tidak ada syak, tak ada waham, tak ada zan. Dia kena yakin. Al-yaqinu al-munafi lisyakki, keyakinan yang menafikan syak. Tidak cukup sekadar mengucap kalimah la ilaha illallah, atau mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada orang mengucap pun tak betul. Asyhadu dia jadi asyhadu. 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 Ada orang baca asyhadu. Mana syahadah dia pun tak betul. Ini tak ada ilmu. Asyhadu. Alif lam alif shin, shin tu huruf tafashi. Asyhadu, bukan asyhadu. Kalau baca asyhadu dah tak betul lah syahadah.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mestilah ia yakin dan tanpa ada syak. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Quran, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, alladhina amanu, yang benar-benar dia beriman. Beriman apa? Billahi wa rasulih. Beriman dengan Allah dan Rasul. Summa, kemudian lam yartabu, kemudian tidak ada ragu, tak ada was-was, tak ada syak. Wajahadu bi amwalihim, dan berjihad dengan harta mereka. Wa anfusihim, dan diri mereka. Fi sabilillah, pada jalan Allah. Allah Subhanahu wa taala hapuskan golongan-golongan seperti Ad wa Samud, tapi Allah kekalkan sekarang ni Yahudi contohnya. Sebab apa Allah kekalkan? Orang Israel ni masih ada lagi. Orang Yahudi ni masih kekal. Bukan Allah tak boleh hapuskan, ya Allah boleh hapuskan. Tapi kenapa kekal? Supaya Allah berikan peluang umat Nabi sallallahu alaihi wasallam berjihad mempertahankan ajaran Allah. Kalau tak ada musuh kita, tak ada jihad, senang aja. Ni kita diserang kiri kanan atas bawah supaya membangkitkan umat Islam berjuang mempertahankan ajaran Allah. Kalau dia mati, mati syahid. Bi amwalihim, yaitu dengan harta mereka. Wa anfusihim, dan diri mereka. Fi sabilillah. Sekarang banyak cabaran depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Supaya kita bangun berjihad, menegakkan ajaran Allah apa cara pun. Supaya apa? Ulaika humus sadiqun. Itulah mereka yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya. As-sadiq, iaitu orang yang benar, membenarkan dalil daripada Quran. Dalam suratul Hujurat ayat 15 menunjukkan bahawa syarat yang kedua iman ini iaitu al-yaqinu al-munafi lisyakki. Keyakinan yang menafikan syak. Mana tak ada syak langsung. Yang ketiga, syarat iman ini al-qabulu al-munafi lirraddi, iaitu penerimaan yang menafikan tolak, menafikan. Dia terima, menafikan sebarang penolakan. Maksudnya apa? Menerima segala tuntutan kalimat tauhid dengan hati, lidah dan juga anggota. Iaitu menerima segala tuntutan kalimah iman tadi, kalimat tauhid dengan hati, lidah dan anggota. Ini berkaitan tentang iman. Mana dalilnya? Firman Allah Ta'ala dalam surat As-Saffat ayat 35. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Ni Allah ceritakan orang kafir, sesungguhnya mereka apabila disuruhkan mereka mengucap kalimat la ilaha illallah, yastakbirun, mereka takabur, engkar, tak mau terima. Tapi orang yang benar beriman menerima segala tuntutan kalimah iman, kalimah tauhid tadi dengan hati, dengan lidah dan juga perbuatan. Yang keempat, al-inqiyadu, menjunjung. Al-munafi lit-tarki. Mana al-inqiyad? Menjunjung perintah Allah. Memang apa yang Allah perintah terus ikut. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa man yuslim wajahahu ilallah." Barang siapa menyerahkan wajahnya kepada Allah, wa huwa muhsinun, sedangkan dia seorang yang muhsin, orang yang baik, faqad istamsaka bil urwatil wusqa, sesungguhnya ia telah berpegang dengan tali yang kuat.
Mana orang yang menjunjung perintah Allah, maka itulah iman yang mantap. Yang kelima, as-sidqu al-munafi lil kazib. Benar yang menolakkan dusta. Iaitu membenarkan dengan hati dan berkata ia dengan lidah. Mana dia benarkan dengan hati dan diucapkan dengan lidahnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sidqan min qalbihi illa harramahu Allahu 'ala an-nari." Akhrajahu al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak terdapat mana-mana orang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah, ini iman, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan Muhammad itu hambanya dan rasulnya, sidqan, dalam keadaan membenarkan, min qalbihi, daripada hatinya, illa harramahullahu, melainkan Allah haramkan dia, ala nar, daripada api neraka. Syarat iman tadi ialah as-sidqu al-munafi lil kazib, benar yang menolakkan dusta. Mana benar betul. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis yang ke-128 dalam bab Kitabul Ilmi. Yang keenam, syarat penerimaan iman kita ni, al-hubbu al-munafi lil bughdi. Cinta kepada Allah dan Rasul menafikan, menolakkan, menjauhkan perkara yang boleh mengundang murka Allah dan Rasul. Mana ada cinta kepada orang yang cintakan dua kalimah syahadah dan bencikan mereka yang bencikan orang yang benci kalimah syahadah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Suratul Maidah ayat 55. Sesungguhnya Allah itu wali kamu, pemimpin kamu, dan rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman. Yang ketujuh, al-ikhlasu, ikhlas, al-munafi lirriya, yang menolakkan, menafikan riak. Ini syarat orang iman. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha harrama 'alan nari, sesungguhnya Allah mengharamkan ke atas neraka, man qala la ilaha illallah, mereka yang mengucap kalimah la ilaha illallah, ini kalimat tauhid tadi, jaddidu imanakum, perbaharulah iman kamu, la ilaha illallah, yabtaghi bidzalika wajhallahi azza wajal, yang hanya mengharapkan daripada Allah. Allahu akbar. Ada tujuh. Jadi kalau kita ini benar-benar beriman kepada Allah, tujuh perkara ini mesti dijaga. Tujuh perkara ini. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana Allahu bi ulumihi fid dharain amin. Hadis kena, barang siapa tiada amanah baginya, maka tiadalah iman baginya. Man la amanata lahu, la imana man la amanata lah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak ada amanah. Tidak amanah dengan mempertahankan kalimat syahadah. Tidak amanah dalam beribadat kepada Allah. Kita perlu amanah menunaikan segala apa yang diperlukan oleh Allah. Kita tunai sebaik-baik mungkin orang amanah. Amanah ada dengan perintah Allah. Amanah ia meninggalkan larangan Allah. Dia perlu amanah. Kalau mereka yang tidak amanah dengan melaksanakan perintah Allah dan tidak amanah meninggalkan larangan Allah, maka tidak ada iman bagi dia. Tak ada iman. Dan seterusnya lagi. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Hadis dia kata, tiada sempurna iman seorang kamu sehingga mengasihi ia akan saudaranya yang Islam seperti barang yang mengasihi bagi dirinya. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba akhihi hatta yuhibba, sehinggalah ia cintakan akan saudaranya
ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana ia cinta kepada diri dia. La yu'minu ahadukum, tidak akan beriman seseorang di antara kamu, hatta yuhibba li akhihi, sehinggalah ia mencintakan bagi saudaranya, kama yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia suka pada diri dia. Hub, kita suka sesama Islam kerana iman. Kita tak suka kerana kufur. Kerana kufur, maka kita perlu pertahankan umat Islam kerana kita sama-sama di atas jalan tauhid. Sebagaimana kita jaga diri kita, tauhid kita, kita juga jaga tauhid, jaga agama, jaga ajaran Allah. Ini yang dipegang oleh para sahabat, boleh sampai Islam, sampai negara kita ni sebab apa? Sebab iman yang mantap. Iman yang mantap. Ini sesama Islam ditekan, kita biar je. Kalau orang Islam kita tekan, kita diam je. Kalau orang bukan Islam, kita lah bangun awal. Kalau orang Islam, diam je. Sabar, sabar, sabar. Mana iman kita? Orang Islam, kita perlu pertahankan Islam. Jangan sampai kita takut nak menyebut kalimah kafir. Kalau dia kufur kepada Allah, kufur mana engkar? Kufur. Kita tak tahu keadaan orang kafir ni, harbi ke tak harbi. Sebab dia tak minta. Cuba dia minta. Kita tak tahu. Kalau dia menerima, dia akan patuh. Dia akan hormat. Tapi kalau dah tak tunjuk hormat kepada Islam, kafir apa kita nak labelkan sekarang ni? Adakah kafir? Kita tak tahu. Sebab dia belum perintah. Kalau dia meminta, sembelihnya kita. Gitu. Kita tak tahu. Oleh sebab itu kita tawakuf kedudukannya mereka ini kafir apa. Sehingga nyata, kalau memerangi Islam, harbi. Memerangi. Tak suka kalimah-kalimah tauhid, tak suka kalimah-kalimah ini. Semayang pun tak payah. Allahu Akbar. Azan pun tak boleh dilaungkan. Macam mana? Azan. Saya malah nak sebut di Melaka ni kan. Sampai bawa ke jawatan mufti. Alasan kerana azan ni kuat. Azan kuat. Terutama waktu subuh. Kalaulah contohnya tarhim, ya betul. Kita terima. Sebab tarhim ni tak ada sunnah Nabi. Tak ada sunnah Nabi SAW. Itu mengganggu orang bangsa lain. Kerana ketika itu nak tidur nyenyak, dia kata. Tapi kalau azan, tak ada alasan. Azan sebab disebut oleh Nabi SAW, la yasma'u sautal muazzini insun wa jinnun illa syahidat lahu yaumal qiyamah. Tidak mendengar suara azan jin dan manusia malaikat ia bersaksi. Walaupun dua orang dia semayang subuh, walaupun dua orang dia semayang, azan perlu dilaungkan. Itu kena syiar. Seorang sahabat kata, wahai Rasulullah, saya berada tempat ragut binatang ni. Padang mana? Padang ragut binatang. Mana ada orang situ? Yang ada kambing-kambing je. Nak azan? Ya Rasulullah kata azan. Kalau kamu nak semayang, azan. Walaupun kamu seorang semayang. Kerana la yasma'u sautal muazzini jinnun wala insun illa syahidat lahu yaumal qiyamah. Kita kena pegang. Orang Islam. Itulah syiarnya. Kalau tak boleh azan, cuba kita pergi ke negara China, pergi Beijing contoh. Tak payah jauh-jauh. Azan kat mana? Dalam masjid je. Nak semayang Jumaat pun tunggu dulu ramai-ramai orang datang. Ramai buat azan. Azan pun betul-betul kat pintu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita nak negara kita begitu. Allah. Jangan alasan kena dua orang semayang subuh. Jangan alasan walaupun azan bukan orang mau datang pun dia kata. Islam bukan pandang ada orang datang tak ada orang datang. Itu syiar dalam Islam. Syiar. Kalau azan ni sudah tidak boleh dilaungkan, petanda-tanda kiamat semakin hampir. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah.
Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Dan seterusnya lagi. Kelebihan iman. Hadis bermula iman itu. Dan iman ini terbahagi kepada beberapa bahagian. Iman ini terbahagi ia ke beberapa bahagian. Ada dinamakan imanun matbu', nama dia. Imanun matbu'un. Imanun matbu'un. Yaitu iman para malaikat. Tabiatnya iman. Memang Allah ciptakan, dia memang terus beriman. Nama dia iman, imanun matbu'un. Iaitu iman para malaikat. Ini Imam Ghazali rahimahullah ta'ala kategorikan. Dalam kitab beliau, Mishkatul Anwar nama dia. Al-Imam Al-Ghazali mengarang kitab nama dia Mishkatul Anwar. Mishkat, lampu. Lampu yang mengeluarkan cahaya. Mishkatul Anwar. Kategori yang kedua, imanun maqbulun. Iman yang diterima. Allah terima iman. Itu iman para anbiya alaihimus salatu wassalam. Yang ketiga, imanun ma'sumun. Iman yang dipelihara. Iaitu iman orang-orang beriman. Iman orang-orang yang beriman. Selagi mana dia beriman kepada Allah, Allah pelihara imannya. Selagi mana orang ni lari daripada Allah, maka Allah tak biarkan iman dia jadi rosak. Dan yang keempat, imanun mardudun. Iman yang ditolak. Iaitu iman munafiqin. Iman orang munafik. Yang kelima, imanun mauqufun. Iman yang dihentikan. Yaitu imanu mubtadi'in. Iman ahli bid'ah. Iman ahli bid'ah. Maka iman mengikut kategori yang telah disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Mishkatul Anwar. Ada 5, imanun matbu'un, imanun maqbulun, imanun ma'sumun, imanun mardudun, imanun mauquf. Untuk huraian 5 ini, insya-Allah kita sambung akan datang. Banyak lagi pembahasan dalam bab iman. Telah kita bahaskan syurut kalimat tauhid, iaitu kalimat iman ada 7. Kemudian kategori iman mengikut pandangan Imam Ghazali telah kita bahaskan tadi ada 5, iaitu imanul matbu', imanul maqbul, imanun ma'sum, imanun mardud, imanul mauquf. InsyaAllah kita semua akan datang. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan diradai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. In qila zurtum bima raja'tum ya akramal khalqi ma naqulu. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim.
قلوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي. اللهم صل يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. أيا ليالي الرضا علينا عودي ليغضر منك عودي. اللهم صل على محمد يا رب صل. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. أدي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. بالله صلني فداك روحي ذبت من الهجر والصدود. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. أنا الذي همت في هواكم يوما أراكم يكون عيدي. على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ثم الصلاة على نبينا وآله الركع السجود. اللهم صل يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة حبيبك ونبيك سيدنا محمد
عليه أفضل الصلاة والتسليم في صحة وعافية وسلامة ولطف وبلوغ المرام، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم لا تمتنا حتى نرى باب السلام ونصلي خلف المقام إبراهيم عليه السلام، ونشرب ماء زمزم في مسجد الحرام، ونزور حبيبك ونبيك سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بيسر ولطف وبلوغ المرام. اللهم اجعل اجتماعنا بالرحمة وافتراقنا بالمغفرة وخاتمتنا بالسعادة، وألهمنا الرشد والحكمة. اللهم حببنا في صلاة الجماعة وذكرنا بالموت كل ساعة، واحشرنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم عليك بأعوانهم، اللهم عليك بأنصارهم. اللهم اجعل تدميرهم في تدميرهم كما دمرت قوم عاد وثمود. يا عزيز يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.